Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berkumpul di kitab malam ini dengan membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati penceramah kita pada malam ini Ustaz Nazri Mustafa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah malam ini kita dapat berkumpul sekali lagi untuk kuliah bulanan kita bagi bulan Ogos 2022. Dan pada malamnya kita berbesar hatilah dapat menjemput Ustaz Nazri bin Mustafa selaku penceramah kita pada malam ini. Ada nak kongsi sikitlah pasal biodata Ustaz kita ni. Pengajian di Pondok Modern dan Universiti Al-Azhar Mesir, pekerjaannya pendakwah bebas dan pengamal perubatan Islam. Sudah berkeluarga dan mempunyai 5 orang cahaya mata, berasal dari Kuala Krai dan tinggal di Padang Pak Ahmad. Dan inilah, jadi insyaAllah pada malam ni kita nak minta Ustaznya berkongsi pasal muhasabah tahun baru hijrah lah. Kita malam ni masuk 14 Muharram 1444 hijrah. Jadi setahun lepas kita tinggal dah dan menghadapi tahun baru hijrah ni lah bagi yang kita akan hadapi selepas daripada ni. Jadi sama-samalah kita mendengar pengisian yang akan disampaikan oleh Ustaz kita pada malam ini. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput dan mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad, imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin, wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi 'afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang bermaksud
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Baqarah ayat 218. Sadaqallahul azim. Summa amma ba'du. Pertama sekali, ucapan terima kasih pada Tuan Pengerusi Majlis, Al-Fadhil Tuan Imam, dan seluruh staf kepimpinan madrasah. Madrasah apa? Cengap pula. Madrasah Cengap pula. Seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan taufik serta hidayahnya kita dipanjangkan umur, diberi kesihatan dan kelapangan masa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada malam ini kita dipilih untuk terus istiqamah mengimarahkan madrasah ini ataupun balasah ini. Dengan sama-sama kita hadir menyempurnakan rokok dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara berjamaah. Dan pada masa yang sama kita berpeluang berada dalam suasana majlis ilmu kuliah maghrib pada malam ini. Jadi pertama sekali, sebelum pergi dengan perbahasan berkaitan dengan muhasabah tahun baru hijrah yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah kurniakan kepada kita ini, pertama sekali amo nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan madrasah kerana sudi menjemput ambo, beri kepercayaan kepada ambo untuk sama-sama berkongsi ilmu pada malam ini. Jadi moga-moga dengan sedikit perkongsian yang sama-sama kita dengar pada malam ini, moga-moga ianya mendatangkan kebaikan dan manfaat untuk kita semua, bagi memastikan umur kita yang berbaki ini ialah umur yang mendatangkan kebajikan, yang menjadi sebab kita mendapat rahmat Allah, yang menjadi sebab kita mendapat kasih sayang Allah dan mendapat syurga Allah di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi bersempena kita berada di tahun baru hijrah 1444 hijrah. Jadi telah berlalu 1443. Alhamdulillah, Allah Ta'ala panjang umur kita. Walaupun ramai di kalangan saya, sahabat kita, rakan taulan kita, jiran tetangga kita yang telah diusung ke tanah perkuburan. Jadi perlu kita ingat, tu giliran saya sahabat kita. Jadi yang pastinya kita pun akan ikut jejak langkah yang sama. Kita semua ni keturunan mati, termasuk ambo. Ni bakal-bakal jenazah berlaku ni. Jadi bila mana bertambah umur, bila mana kita berada di tahun baru hijrah ni, maka dengan sendiri bertambah umur kita. Ambo bila mana masuk tahun baru hijrah ni, umurnya jadi 42. Sebelum ni 41. Jadi 42. Jadi bila mana bertambah umur, maka sudah tentu baki umur kita kau sikit kau banyak. Baki, nak tanya baki. Kau sikit lah, piti ada 100 ya, contoh ni dah. Kita pergi beli beras, beli gotu goni macam-macam lah, gula, sayur, daging macam-macam, tinggal beli 80 ya. Tinggal berapa?
Tinggal 20. Dan jadi kita hari ni baki ni koho sikit, bukan baki koho banyak. Jadi bila mana kita bahas baki koho sikit, koho, maka dengan maksud tanah kubur kita koho dekat dengan kita. Kita koho dekat dengan tanah kubur kita. Tidak gitu. Koho jauh. Koho dekat. Jadi nak muhasabah supaya kita ni masuk tahun baru ni nak suruh kita ingat mati sebenarnya. Walaupun Allah Ta'ala beri peluang hidup lagi, ingat kita ni keturunan mati. Boleh sebut itu tak apa dah macam ni. Tak payah kecek banyak tak apa sebenarnya. Biar kita bahas kita semua ni keturunan mati. Gila hujung dunia mana pun dia tak lalu ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia mikir dia nak balik ke negeri akhirat, dia akan mati. Maka nescaya dia akan buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Dan dia akan tinggal gapo Allah Ta'ala lah lagi. Apa kurang apa kita malam ni? Puluh. Oh, semangat tak ayah kita ni? Oh, semangat ni. Semangat sedap tu. Sudah. Sedap kat mana? Baru masuk dia. Mandi dengan sekali buah kan? Sudah. Kalau kita panjang pula ada masalah mau masuk lah ni. Kata nak orang ngapuyuk Belangor apa. Mana jadi? Dah. Oh. Ambo hak dia lewat ni mari awak duduk musim 4 dulu depan tu. Salah masuk cabai. Lalu lebuk dah jalan ni. Ambo pergi gong keli depan tu deh. Gong keli ambo ada beli kebun depan tu. Masuk ke kubur. Masuk ke kubur tu. Masuk ke kubur ni saja cari tanah lalu ke kubur tu ingat mati. Jadi duduk musim depan tu, masa sahabat kita telefon ni, dia kata sudah, kata kita, kok mana ni? Dia kata belok kan ni, kanan tu. Kasih anda di sebelah kan. Tengok, rumah kan. Sudah tu. Musim 4 tu lah, kali ambo pun tubik mula tak. Rupa pun jalan dah masuk jalan ni. Jalan dah. Tak ada siapa. Tak ada siapa. Gitu. Memang musim 4 tu lah gitu. Jadi ni dia panggil, apa dia panggil? Piramli kata cobaan. Pendekar mustar kata kan. Dia kata kalau ada gapo-gapo mari, halangi mari gitu gini, jangan duduk layar belah mana, tu semua tu cobaan dia kata. Kata teruskan dengan apa ni? Apa dia ratik dia ni? Tapi hak ni dengar saja sudahlah, jangan ambil buat kesimpulan. Piramli kata wahai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Dah. Kalau mari gapo pun terus juga dia kata. Jadi hak ni tak boleh pakai ni dah. Tak boleh pakai. Ni mambang ni gapo dia benda tu. Dah. Mambang ni Tuhan. Dalam bahasa, ambo tak ingat bahasa gapo dia benda. Maknanya kalau kita dah seru Tuhan tanah, Tuhan api, Tuhan berapa ni. Berapa kali Tuhan? Tuhan ni Allah Ta'ala yang Maha Esa ya. Dah. Jadi tak betul sini so ni dalam bab kita dengar cerita Piramli ni. Kena betul balik. Dah. Banyak unsur-unsur kurapak sini. Kena betul balik. Okey, baik. Betul dulu deh. Okey. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Jadi ayat hak hamba baca saat ni. Mula-mula saat ni lah. Ayat tu ada kaitan dengan hijrah dan ada kaitan dengan prasyarat hak Allah Ta'ala sebut. Syarat nak dapat, nak meraih rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Bagian ni bagian tak boleh beli kedai. Rahmat Allah, kasih sayang Allah, keberkatan daripada Allah, redha Allah, tak ada jual kedai. Walaupun pitih banyak tak boleh beli. Walaupun pakat besar tak boleh tukar ganti. Lepas tu lagu mana? Cara dia kita kena jadi hamba yang taat kepada Allah Ta'ala, yang betul-betul taat kepada Allah Ta'ala berdasarkan apa yang digaris pandukan kepada kita dalam agama kita. Jadi dia letak syarat sini. Pecahan dia panjang lebar sebenarnya. Cuma nak cerita panjang lebar tu tak ada lah malam ni. Cuma secara hospital lalu insya-Allah. Jadi mula-mula sekali Allah Ta'ala bagi tahu pada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Boleh rujuk tengoklah. Allah Ta'ala kata sesungguhnya orang-orang beriman kata Allah. So, situ dah.
Lepas tu orang-orang yang berhijrah 2. Dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. 3 syarat dia letak. Beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah Ta'ala. Lalu mereka ni lah kata Allah cukup 3 syarat Amos sebut tadi. Mereka ni lah yang mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah Ta'ala. Maknanya cukup 3 syarat ni, boleh harap rahmat Allah Ta'ala. Jadi kalau tak ada syarat ni, nak harap pun tak boleh. Nak berharap pun tak boleh sebenarnya. Nak suruh Allah Ta'ala kesian belah. Tiba-tiba syarat pun tak ada dah. Jadi kita pergi lagu mana kedudukan iman ni sebenarnya. Dah lepas iman ni ramai orang boleh kecek. Oh, pergi medah, begitulah, beginilah dah. Jadi malam ni kita pergi secara hospital lain. Gambarnya supaya kita nampak. Kita duduk di tahun baru ni. Apa dia benda kita kena kemah. Supaya sepanjang umur kita, yang masih baki ni, 1444 hijrah, nak berakhir bila tak tahu ni. Besar kemungkinan dia habis tahun ni. Besar kemungkinan sampai tengah tahun ni. Besar kemungkinan 2-3 bulan lagi. Besar kemungkinan bila? Seminggu lagi. Besar kemungkinan malam ni malam akhir kita. Aku mana agak kena malam ni malam akhir kita? Mana? Buku. Kena malam ni malam akhir kita. Aku mana kita? Persiapan secara mana kita? Semua cukup dah. Sudah gitu ada. Jadi benda ni dalam bentuk muhasabah dah. Tengok pada berat ni start lagu ni. Tak cukup lagi, biar dulu jangan mati lagi. Mati mungkin kerja ambo. Malikil mau mari buat lawat deh. Rumah kita dalam kampung kita mana kita pergi 24 jam di buat lawat deh, tengok kita. Dia malaikat Israel. Jadi dia tengok kita berapa puluh kali sehari? 70 kali sehari. Apa yang acak kan? 70 kali sehari. Apa yang acak sangat siapa tu? Nak 70 kali ni. Pasal kita ni keturunan mati. Kalau bukan keturunan mati, buat lawat, buat gapo tak mati. Takut dia cepat muda mari dia. Takut sesak pun. Takut sesak kalau dia punya waktu kah kau. Nak cabut nyawa, amonya kita cabut nyawa pengurusi apa ni kita tak ni. Nampak muka lebih kurang dah. Dah. Nyawa salahnya. Tapi tak tukar dah. Malaikat ni dia tak buat benda silap. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala jadikan malaikat ni dia buat gapo Allah Ta'ala suruh. Dah? Gitu. Jadi iman ni gapo dia benda? Iman ni kalau kita rujuk dalam kitab tauhid lah, dalam kitab ilmu kalam, ilmu usuluddin, kita akan jumpa al-iman, al-qawlu bil lisan wa tasdiqum bil qalb wa i'malum bil arkan. Tu iman. Iman. Bukan tu iman. Hak ni iman. Tutup mulut. Hak apa sebut sana ni? Iman. Tu iman. Hak ni orang hak kita ikut. Kita makmum, kita je mengikut. Iman ke mana pula? Iman ni ke lain pula. Iman ni kita percaya. Kita yakin sungguh. Nah, aku mana? Jadi dia kata, iman ni al-qawlu bil lisan wa tasdiqum bil qalb wa i'malun bil arkan. 3 penjuru betul. Kena mai ke 3 penjuru betul. Yang pertama apa? Ucapan dengan lidah. Ngucap 2 kali syahadah dengan lidah, baca Quran dengan lidah, selawat Nabi, baca hadis, nasihat agama, semua dengan lidah belaka. Dan pandai kau dengan lidah tu. Tak pandai. Kalau setakat dengan lidah, burung boleh deh. Burung gapo kita boleh ajar dia. Burung tiu, burung lebar kalau dulu kapur dia. Yang isi lidah. Ajar wisalah assalamualaikum. Ajar la ilaha illallah. Boleh tutup molek-molek ada. Dah. Tapi kalau kita umat manusia ada pentaklifan dalam agama, ada soal jawab di akhirat nanti, kalau iman kita duduk di lidah saja, pandai kau tak agak. Tak pandai. Tak pandai. Lebih kurang buruk lah. Tengok tu dah. Kalau setakat duduk lidah. Jadilah ke mana kita? Kita ni bukan setakat duduk lidah. Bila mana kita ucap 2 kali syahadah, kita menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan kita bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Bukan setakat duduk lidah, tetapi kena selai masuk dalam hati ni. Tasdiqum bil qalb.
Kena selai dalam lubuk hati. Kena benar di dalam hati kita. Sebagai satu simpulan, dia jadi hakikat iman. Ucapan dengan lidah ni dia panggil apa baru tu? Hak tu berimeh pada hukum zahir dia panggil. Hak hakikatnya mana? Ni dari hati ni sebenarnya. Biar kita selai dalam ni supaya dia jadi satu simpulan. Sipu ke mana dalam bab akidah? Sipu ke mana? Sipu mati dah. Sipu mati tak boleh sipu huduh-huduh pot tambak lembu kita tak boleh. Pasal nak buka semula. Sipu akidah ni sipu mati. Orang mari sogok. We have habuan. Tak goget apa. Dan tak lopak kira tu kan. Pasal apa? Kekuatan akidah dia. Kekuatan akidah. Yang menjadikan dia teguh. Pendirian dia di situ. Dia berani pertaruhkan segala-gala demi agama Allah Ta'ala. Bukan setakat harta benda. Bahkan nyawa dia pun dia pertaruhkan. Untuk agama Allah Ta'ala. Apa? Pasal galang gantinya bi anna lahumul jannah. Syurga duk nunggu. Gitu. Maknanya kena benar dalam hati. Dan lepas tu pada kau tak ada benar dalam hati. Ya Allah, dah dia kata. Ada? Tak ada. Kena pergi lagi hak yang ketiga. Mana? I'malum bil arkan. Kena terjemuh dengan perbuatan anggota tubuh badan kita. Baru jadi. Kena ada bukti. Bukti kita berimeh pada Allah Ta'ala. Ucap-ucap dah dengan lidah. Benar-benar dah dalam hati. Tapi tak ada bukti. Tanya orang apa? Tiba-tibanya semaya rum. Bukti tak ada. Semaya. Tapi tak kemah mana bukti. Gokeh. Dah. Ini kita tengah membuktikan keimanan lagu ni. Kita mari daripada rumah kita berjalan. Dah. Bukti dengan kaki tangan kita, anggota tubuh badan kita, kita duduk dalam majlis ilmu. Ni bukti kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti keimanan. Sebab tu kalau kita ni ngaku beriman, ngaku muslim mukmin, masuk tahun baru hijrah. Bulan pula berbetulan dengan bulan merdeka. Orang lain kata so je dia tiga. Tiga kata semangat lebih. Dan hebatnya dia ni. So sujud. Tapi dalam bab iman ni orang bet Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid surga balas sobat. Dah. Tu bila lah bet masjid tak bet. Dah. Dia pun jawab, walik dalam masyarakat ambo duk perhati tengok. Kalau program mana-mana kalau punya orang bet dia kata, berhenti. Ya lah. Berhenti. Hoduk mai, hoduk nego-nego, berhenti dulu dah. Kita hormat orang bet dia kata. Awak bet dulu dah. Yolo ke dia satu sudut yolo tu. Kau buat? Ya dah. Kalau dah orang buat aku tu. Yolo. Ada ayah kita wi sokong kan. Boleh mari pula ambo sini. Pasal gula wes dak ni. Okey baik. Jadi bila mana dia berhenti punya orang Allahu Akbar dia pun Allahu Akbar. Jawab. Kalau ramai cara ramai. Kalau sore cara sore deh. Kalau duduk orang pisah, berhenti orang pisah. Kalau duduk bakar begor, berhenti bakar begor. Nah. Lepas tu terusnya siapa la ilaha illallah. Dia pun la ilaha illallah. Lepas tu ada tanya Allahumma rabbaha. Habis gitu. Lepas tu mana pula? Habis doa ni. Buat mana dia? Teruskan perjuangan. Hak kau orang pisah, Hak duduk nebah, terus nebah. Hak kau seming, kau seming. Dah, hok kedar runcik. Kedar runcik dia. Jolo kau betul ke bagaimana aku ni? Wrong. Mana aku ni? Bakpo yang jadi aku tu. Ambo sebut sana ni iman ni kau punya benda. Bukti. Al-qawlu bil lisan tasdiqum bil qalb wa i'malun bil arkan. Ucap dengan lidah, benar dalam hati, terjemuh dengan melalui perbuatan anggota. Tiba-tiba jawab tu cuma medah. Dengar dengan telinga, jawab dengan lidah. Cuma medah. Tapi dia tak benar dalam hati. Allah Ta'ala kata Allah Maha Besar. Tok bila di masjid surga kata Allah Maha Besar. Bila mana Allah Ta'ala besar? Kok lain ke? Kecil. Nego kita kecil. Urusan dunia kita kecil. Keluarga kita kecil. Pangkat kita kecil. Segala benda kecil lah kok. Lepas tu bila mana hak tu kecil, Allah Ta'ala besar. Lepas tu lagu mana tindakan? Tinggal kerja buat kita dunia tu. Belum lagi pakat di semaya berjemaah di masjid lah sepatutnya. Sebab tu orang hak buat. Dengar tak dengar, jawab dah tapi tak siapa maksud. Jawapan orang yang betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala ni. Kalau dia nego-nego pun
Hutang dia tadi tak cukup sama. Kerja buat dia tadi dalam keadaan tak cukup sama. Buat apa betul? Dunia tipu dia. Dia kena tipu ke dunia. Kena tipu ke dunia. Lagu tu deh. Buat apa tu? Yolah. Pasal pada dalam laungan azal tu, dalam orang band ni ke mana? Sebelum hayya 'alas solah, sebelum hayya 'alal falah, hayya 'alas solah dulu. Pasal tak? Hayya 'alas solah dulu. Jom ramai-ramai kita pakat pergi semaya belaka. Siapa dia ni? Semua jiran-jiran masjid surah Balaso, hok dengar laungan azan ni, jom kita pakat pergi semaya berjemaah belaka. Lepas tu dia kata apa lagi? Hayya 'alal falah. Jom sama-sama kita menuju kejayaan. Maknanya kena kemah semaya, kena kemah akidah kita dulu. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Allah Ta'ala Maha Besar. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Lepas tu jom kita pakat diri ke semaya. Lepas tu pada masa sama dengan semaya tadi, dengan kemah akidah, dengan kemah semaya baik kita akan menuju kejayaan. Rezeki hak boleh tadi jadi berkat cukup jadi. Kalau tidak, tak cukup sama. Lepas tu ngelas sekali dia ke mana? Ngelas sekali dia kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat. Allah Ta'ala, hak kejayaan pada kita ni Allah mana? Tak ada 2, 3 dah. Allah Ta'ala hak maha besar. Allah Ta'ala yang maha besar. La ilaha illallah. Tak ada Tuhan melainkan dia. Kalau kita betul nak muhasabah diri pada dengan laungan azan ni pun padat dah dia. Padat dah sebenarnya. Kau buat? Ada dah, tapi engkau dengar semua tak ada siapa ada hurah. Wak selamba gitu. Wak tak erti, wak lembuknya kau buat. Wak buat. Wak 3-4 lama ni malam ni. Malam ni. Nak penat juga ni. Kau ki ada puyuk langor tu. Kau buat. Dak ni tak sabit dah. Jadi beringat kita ni. Jadi kita masuk tahun baru ni, kita tengok ni. Hamba sebut soalan saat ni tu. Sikit baru hamba sebut tu. Kunci awalnya iman. Kekuatan akidah kita. Kalau kuat akidah ni, bila mana kuat dalam iman kita ni, beres. Dia boleh pergi syarat seterusnya. Lagu mana pula? Syarat yang kedua, iaitu hijrah. Lagu mana? Hijrah ni kalau nisbah pada hijrah Nabi, hijrah ni pindah daripada satu tempat pada satu tempat yang lain. Itu dari segi sudut bahasa lah, pindah, perpindahan. Tapi dari segi sudut istilahnya, hijrah baginda Nabi SAW dan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in daripada kota Mekah ke kota Madinah. Tapi hijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah ni Nabi kata lagu mana? Nabi kata la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada hijrah lagi selepas daripada pembukaan kota Mekah. Buka kota Mekah, Islam menakluki kota Mekah, menguasai kota Mekah balik, tu tanda apa tu? Tu tanda Nabi nak wafat dah. Tanda Islam duduk di mercu kejayaan ketika tu. Lalu Nabi kata, hijrah ke Madinah tak ada. Lepas tu ada apa? Jihad dan niat. Jihad, lawan nafsu. Gitu. Niat kita, tanam ke azamat kita supaya kau sehari kau hebat amal ibadat kita. Nak ada tu dah. Jadi hijrah kita hari ni nisbah kepada kita duduk sini, duduk kapur kita ke mana? Kita nak hijrah diri kita. Daripada comel dah, juru dah, baik dah, buat ibadah dah kepada lagu mana? Kepada lebih hebat di sisi Allah Ta'ala. Kalau juru kepada lebih juru, kalau comel kepada lebih comel. Kalau baik pada lebih baik. Tak boleh dah biasa-biasa. Apa? Pasal umur kau sikit ke saat ni. Bagi ke saat ni yang sebut tak kira. Tahu dah bagi lah sekadar hero tak gaduh dia kata. Remeh hero tak gaduh situ. Kau mati kau dekat remeh hero tak gaduh lagi dia. Nyanyo sobat. Nyanyo lah. Ambok wi parut-parut lama bocor dah kereta malam ni. Juru-juru lah kau kat sini. Bagus. Mungkin tu. Muslimat kata wi berat sedap.
Tak juga orang bagi jengan lu. Orang di tabi ni. Ada orang kau tak di tabi ni. Tapi apa tu? Oh, nusuk di tabi dia. Mama. Okey baik. Muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kena hijrah, kena buat peningkatan. Daripada masa ke semasa kena tengok balik. Perubahan yang kita buat. Tengok balik. Pani apa nak urang pula dan apa ni 2-3 kali orang. Ni nak cerita sepitah lagi. Seterusnya syarat yang ketiga. Bagaimana syarat ketiga? Kena ada jihad. Jihad di jalan Allah Ta'ala. Dalam bab kita nak mendekatkan diri pada Allah. Kalau tak jihad, tak tunduk nafsu, jihad kita paling besar hari ni, jihad nak tunduk nafsu. Kalau kita tak berjaya tunduk nafsu, siapa kalau kita di balasa kita mana ni? Madrasah kita. Tak siapa. Lepas tu gimana? Di Tok Bali. Apa ni? Restori ke bakar. Dah. Oh. Dimakan sate mana-mana. Bawa anak cucu. Esok cuti oh malam Jumaat Sabtu dia. Oh cuti kita jalan lah sikit. Nah, kalau kita nak ikut nafsu, ada siapa nak duduk depan hamba ni? Ada siapa nak duduk? Apa lagi ni? Tapi dengan sebab kita faham kita ni keturunan mati. Dengan sebab kita ni akan balik ke negeri akhirat. Jadi dengan sebab kefahaman tersebut, kita sebut tak ada masa. Tak ada masa. Nak duduk saja-saja nak buang masa kita tak ada. Ni bukan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Bukan ciri-ciri dia. Jadi lagu mana kita syarat seterusnya ni nak suruh hebat, dapat rahmat, dapat kasih sayang Allah ni, kena lawan nafsu. Jihad di jalan Allah Ta'ala. Setiap benda dalam betul menuju redha Allah, kasih sayang Allah, kena lawan nafsu sebenarnya. Lawan nafsu. Lawan nafsu lagu mana? Nak buat ketaatan ni lawan nafsu supaya dia tunduk pada kita. Sehingga daripada nafsu ammarah, asal nafsu ni dia ammarah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Bidayatul Hidayah, ada banyak sebut. Dalam kitab Minhajul Abidin, duk cerita benda ni. Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali bagi tahu. Dia kata nafsu ni asas silah dia lagu mana? Nafsu. Nafsu ni inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu ni dia amat suruh kita, menyuruh kita, bakal semangat kita supaya kita buat jahat, buat dosa, buat maksiat. Itu asas silah nafsu. Dah. Lepas tu kalau kita tak mari masjid surah balasa, tepuk tangan lain. Siapa dia? Penaja utama dia, iblis di belakang. Setan iblis belakang. Dia tepuk tangan. Bagus anak bosu kita buat kerja dia kata. Bagus dia. Sebab itulah kita kena jihad. Lawan nafsu, tunduk nafsu. Lagu mana? Supaya paling-paling kurang pun dia jadi nafsu apa? Daripada nafsu ammarah, dia pergi kepada nafsu lawamah. Betul. Taruh. Kadang-kadang dek dia, kadang-kadang dek kita. Kadang-kadang dek dia, kadang-kadang dek kita. Tahin dek kita, alhamdulillah. Tahin dek dia, lerak. Letak bukit habis kita. Dah. Tahin dek dia pukul 7.30. Serok tekuk ayat kukuk. Tak bangun-bangun dia. Kau tepat. Serok tekuk dia. Tuk bila sekali gitu. Ayat apa orang? Banyak. Serok tekuk. Habis lagu. Bayati, aslilah, sobalah, ability. Guana tu Guana ni siap kebah sayap apa semua. Tak lapu, tak cirah-cirah ni. Dia kata habis lagu dah hamba ni. Dia kata ni. Habis lagu dah ayat ni. Kukuk belakang. Ayah baik, ayah kampung, ayah jawi, ayah seramu. Kukuk belakang. Tuanya tak bangun-bangun. Pasal jenis ni serok tekuk ayah ni widu wopak. Baru jadi. Tapi jangan buat sungguh. Gurau tu. Pelik sungguh. Bapa jenis aku tu. Tahi kita kalah. Tu lagu tu jadi tu. Jadi kena lawan lagi tak? Kena lawan. Lawan lagu mana? Ni. Selain daripada kita lawan, bukan sekadar lawan. Lawan bukan dengan kekuatan. Apa ni, body kuat semata-mata ni, body ni dia. Main kau boleh bagi? Jim dia. Main akak batu lah, akak besi. Body berketul. Ketul body saja. Subuh duduk dalam kain selimut. Apa barang sahabat? Kain selimut tak sampai sekilo. Tak boleh nak akak. Batu 25 kilo dia boleh akak sebelah tangan. Togok duk malih aku tu. Apa buat aku tu? Lepas tu lagu mana?
Kena lawan lagi. Cara nak lawan dia supaya dia tunduk ni kena mari ngaji sebenarnya. Biar kita tahu ilmu dia kefahaman Islam. Baru boleh bawa diri. Boleh nilai kehidupan kita ni mana. Jalan ke syurga ke jalan ke neraka. Halal ke haram. Makruh ke haram. Sah ke batal. Kena mengaji bapanya. Ngaji ni kalau duduk rumah tak jadi ngaji. Kena mari belajar. Belajarnya ke mana? Belajar ni kena ada guru lah. Innamal ilmu bitta'allum. Kena menuntut ilmu. Ilmu ni dengan cara lama. Dengan cara belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Dengan cara kita belajar. Belajar ni ada tu guru, lepas tu kita duduk depan guru. Ada benda tak faham, kita tanya. Baru hidup ilmu kita. Hayatul ilmi bimuzakarah. Hidupnya ilmu tu dengan cara kita bermuzakarah, berkongsi, tanya. Tak faham, tanya. Lagu tu. Baru kita boleh nak tunduk tahu hak ni betul, hak ni salah, ni betul belaka, hak salah pun betul, hak betul pun betul. Penat aku ni. Jadi lalas sekali halal dengan haram serupa ah. Apa zaman kita lah ni? Pelik zaman kita lah ni. Kau moden. Dunia lah ni kau pelik penampilan masyarakat. Hak halal pun dia ambil, hak haram punya agama juga. Aku mana? Kita tengok lagi. Hak dak ambil rasuah. Tek rabunyi dah habis. Tak lagi. Yang kau tek suruh berhenti. Tengok kira dah. Jadi kita tengok dalam masyarakat kita hari ni, hak dak ambil rasuah hari ni. Orang ada piti dah. Bukan tak ada piti kau buat. Banyak dah. Orang ada piti dah, orang ada pangkat dah. Ada pangkat, datuk, datin dan seri pegang jawatan tu, pegang jawatan ni. Bukan setakat jawatan biasa. Bukan JKK. Bukan Tok Ngulu biasa-biasa. No, menteri pegang. Tapi bakpo ambil lagi rasuah. Bakpo terlibat dengan rasuah lagi. Bakpo tu tak ada ilmu dan kefahaman. Tak ada jati diri. Hak duk dalil, hak kata akidah, iman tak ada sebagai syarat utama, tak cukup dia sana. Tu yang jadi dia kata kalau kawan tak ambil, orang lain ambil. Daripada boleh ke orang, bayar boleh kawan. Lalas sekali yang ngomong rasuah. Sedangkan Nabi kata ar-rashi wal murtashi finnar. Dua-dua sekali. Hak wi rasuah, hak dia terima rasuah, dua-dua dalam neraka belaka. Jadi kita hari ni bab rasuah pun tak selesai masalah ni. Lepas tu duk kalau ribut harga go tu naik, go ni naik. Antara kesan sebenarnya sebab harga barang naik gitu gini sebuah salah belaka ni antaranya dengan sebab rasuah tak selesai. Tak boleh nak handle hak tu. Bab poin yang lagu tu dengan sebab kita lantik pemimpin hak memimpin negara kita ni orang hak tak takut pada Allah Taala. Ambil rasuah lalu. Terah kita lantik orang hak takut pada Allah Taala. Hak cukup syarat hak mau sebut ni. Ambil rasuah lagi kau tu. Tak si ambil rasuah lah. Apa? Pasal dia takut kedudukan. Dia takut. Dia takut tengok negeri Kelantan kita ni. Daripada awal pentadbir ya, kepimpinan ulama siapa ke hari ni tiap-tiap tahun di soal selidik berkaitan dengan rasuah satu kes pun tak jumpa. Sebab apa? Pasal kita lantik orang yang takut pada Allah Taala. Tapi kalau kita lantik orang yang tak takut pada Allah Taala, bagaimana? Kalau Allah Taala pun dia tak takut, bagaimana? Mau nak ambil PT. Duit tepi lah macam-macam nama dia. Duit tepi lah, bawah meja lah, duit kopi lah, macam-macam istilah. Pelik-pelik berlaku. Sebab apa ni? Pasal tak berjaya tunduk nafsu. Jadi kita nak agak mana? Kita kena tunduk nafsu supaya satu masa bukan setakat dia jadi lawamah, tetapi dia jadi nafsu mutmainnah. Mutmainnah ni, siapa satu tahap kita buat amal ibadah, kita jaya tunduk nafsu dan kita ni, kita dia jadi rasa tomok. Tomok mana tomok? Nak sama dia. Nak sama. Kalau ni semua pada makan, dua-dua tangan ambil dia. Dua-dua tangan ambil. RM10. Dia kata sedap sambal ni, buruk atas ayah. Dia kata sedap sambal lama, tak makan siapa je buat. Buruk atas ayah, masuk mego. Tomok dia. Dia nak cerita tomok ni.
Siapa ada perok bergeruk sini? Ada perok? Melo. Ini perok bergeruk kan? Tangan kita we makan dia lagu mana? Allah. Tangan kita we makan jangan we public. Biar ada lagi tangan kita lagu mana dia buat? Pasal. Oh dia ambil. Dia ambil boboh penuh tepi ni. Jalan ada. Aku ambil sore ada tengok ah. Nah, jalan ada. Penuh tepi ni, lepas tu boboh lagi. Penuh pula tepi ni. Penuh dua-dua gelembu sini. Sepatutnya perhabis kok mana ada lah. Oh, yang mana dekat situ rugi sajalah. Ada lagu mana? Penuh dua-dua kiri kanan ni. Lala sekali ambil pulak ni tangan ni. Oh, bukan setakat dengan tangan. Dua kaki pergi juga. Takut dekok orang. Ni dia panggil tomok. Dalam bab tomok ni kita boleh belajar dengan keruk ni. Dengan keruk beruk ni kita boleh belajar. Jadi tomok ni kita kena tomok dalam bab mana ni? Tomok dalam bab amal ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar jadi tomok kat kita dalam bab ibadah. Suruh tak cukup semua. Bab apa yang jadi tak cukup? Pasal amalan ni hak kita buat dah tak tahu Allah Taala terima ke tak sah. Dek rekod amalan daripada akhir balik sampai hari ni tak pernah tengok. Kalau por report kat anak kita boleh tahu prestasi dia. Lama-lama sekali, 2 kali setahun dia ambil report kat dia, 2 kali setahun. Kita boleh tengok prestasi anak kita ngaji sekolah. Mana berat ni. Jadi kita tekan lebih sikit deh. Jangan ada agak cikgu saja. Nah, hidup biar anak nerak atas motor. Anak siapa? Anak kahwin dia tu berani kata. Sahur dia. Oh lah, kata anak orang lain tak boleh buat aku tu kata anak kahwin kata. Tengok kaki lah sopak. Ya Allah. Sahur bagi aku tu. Tapi tak duduk depan hamba aku tu deh. Jangan buat aku tu. Dah. Tak payah duduk sahur bagi aku tu. Dah. Oh. Okey baik. Tu. Jadi kita kena tomok. Tomok deh. Tomok ni biasa kalau tak cukup semua. Pasal kita nak kelik negeri akhirat ni tak kembali lagi. Tak balik dunia semula. Jadi kalau kita buat biasa-biasa, tentu dah nyesal. Tidak gitu? Nyesal. Tentu dah. Maknanya kalau pergi tak kembali dah, hok atas gidah tu tak, kau ada beli. Hok kita usung gidah tu lah. Hok minggu lepas kau, ada 2-3 hari ni, kau ada hok kita buat gidah. Yang kelik semula ada. Ada. Kalau ada tu bukan dia dah. Tu. Hatu raya dia panggil. Sokok hatu ayah kita. Kena molek dia malam ni. Kena dia malam ni. Okey baik. Jadi lagu tu dah kena kena tomok. Lawan nafsu siapa setahap dia tunduk, dia jadi nafsu mutmainnah dan kita berjaya tunduk nafsu kita ni dan kita berjaya mengamalkan dalam kehidupan kita ketaatan pada Allah dalam keadaan tak pernah suruh cukup. Tak pernah suruh cukup lagi dan lagi selagi mana Allah Taala wi omong dia subuh semacam. Dia uli-alik masjid. Pagi petang siang malam. Biar tomok. Seperti mana hak berlaku kepada Allah yarham tuan guru kita. Di saat kematian dia lagu mana? Allah yarham tuan guru kita ni antara orang yang tak pernah tinggal solat sunat tahajud. Tak pernah tinggal tahajud. Satu masa dengan sebab sakit dia ni lama kan. Sakit lama jangkit bumi apa semua bukan setakat melibatkan paru-paru organ dalam bahkan siapa mana dah? Naik sampai kotor. Lalu sampai masa sampai tiko doktor berbicara dengan sanak saudara ahli keluarga apa semua sekali, dia nak masuk ubat hok paling power sekali. Yang mana bila mana masuk ubat ni dia jadi ke mana? Dia jadi tak sedar. Jadi tak sedar. Kalau tidur dia jadi sakit. Jadi kalau ikut pada kajian doktor masuk ubat ni tak lama. Tak lama. Maknanya ahli keluarga memang buat standby dah. Standby. Ahli keluarga apa ni koyak pada polis nak ke bumi mana, nak melalui kajian negeri ko. Semua siap standby dah ko dah. Tiba-tiba sampai satu masa time waktu dia bangun tahajud. Tiba-tibanya celik mata.
Yang celak mata. Boleh celak mata, molek-molek ada. Tangan dia bangun pukul 4 pagi celak mata. Lalu dia beroyak pada orang yang ada tu. Dia kata tolong ambil wuduk, ambil air semaya. Dia nak semaya sunat tahajud. Jadi kebiasaan darah daging dia dah. Ni dia panggil tomok. Walaupun tuan duduk dalam keadaan tak boleh bangun dah. Ditidurkan dah dia ni. Boleh bangun lagi. Celak lagi mata. Lepas habis tahajud apa semua sekali, solat apa sekala. Lepas tu pejam mata pula. Pejam mata, tidur pula. Ditidurkan ke? Masa ubat untuk ditidurkan ke? Mari fardu subuh pula ke mana? Celak pula. Celak pula. Ada dalam video Ustaz Ahmad Dasuki, sahabat hamba. Dia duduk cerita. Yang mana dia menyaksikan keadaan tersebut. Ni anak beranak dia sebenarnya. Tahi subuh celak pula. Lepas habis selesai semaya subuh semua sekali, pejam pula mata. Mari waktu zuhur, celak pula. Kata pelik ni, ditidur ke apa? Mari waktu semaya celak. Mari waktu semaya celak. Kita waktu tidur, waktu semaya pun tidur. Khutbah jemaah tidur, kuliah maghrib pun tidur. Tidur. Ada rekod tu. Ada rekod. Tidurlah kau je. Tomoklah tidur ni. Ngelah sekali. Apa ni Atuk Guru kata bila tangan dia sedar ni, dia kata dia nak kelik rumah. Nak kelik rumah ni Pulau Melaka. Lepas tu buat persiapan lah, buat kelik rumah. Pada malam Jumaat buat. Apa ni siang hari tu, maknanya pada malam. Malam tu. Malam terakhir dah tu kiranya. Lepas pada semayang maghrib apa semua sekali begitu gini. Lepas tu kan pejam mata. Apa ni kira ngelah mayat maghrib, mayat Islam. Kita ingat dalam cerita Ustaz Ahmad Dasuki. Maknanya setiap kali waktu solat bangun semacam. Boleh bangun walaupun ditidurkan, tapi boleh bangun. Tak ada siapa geruk. Nak ayatnya tomoknya dengan amal ibadat. Sebabtinya dengan solat 5 waktu ni. Dengan amalan-amalan dia. Dah darah daging siapa tak. Sebab tu mati pun malam Jumaat, dikebumikan pada hari Jumaat. Allah Ta'ala pilih. Dan tu pun kita tak kerti nilai lagi. Dia kata dan kena nilai molek kita. Allah Ta'ala tak buat saja. Tak ada benda sia-sia Allah Ta'ala buat ni. Kau ada benda sia-sia? Tak ada bagian sia-sia Allah Ta'ala buat. Semua ada hikmah yang tersendiri. Benda tu berlaku semasa hayat hidup kita. Dia memimpin kita. Tu nak Allah Ta'ala nak ajar siapa? Nak ajar orang lain ke nak ajar kita? Nak ajar kita. Nak ajar kita supaya kita faham kedudukan kita di sisi Allah ni lagu ni. Selagi mana kita ni tak sampai tahap ni, buatlah lagu mana pun tak selesai masalah. Okey, baik. Cukup syarat iman, hijrah dan jihad di jalan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka inilah orang yang mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah. Boleh rahmat, boleh kasih sayang Allah. Kita ni kalau Allah Ta'ala sayang ke mana? Allah Ta'ala sayang. Bagai kanduk, bagai jadilah. Kalau kita berdoa, gapo Allah Ta'ala terima belakang. Orang kalau dia orang sayang, nak tua saya ke mana? Wi belakang. Pas sekeping tanah, pas bedas dah. Wi belakang dah. Wi kereta, wi motor dah. Nak makan gapo dah. Tak ada rakyat dah. Tak ada sampai rumah. Nak tu jenis minyak serati, kau gula kawah. Tak ada gelik. Siap dah. Pasal saya. Tapi kalau jenis nak tu 2 minggu yang nak tu. Lepas tu kan hantu. Jadi hantu. Aku mana? Kalau tak kelik tu mujur sebenarnya. Tak kelik tu mujur. Kalau kelik serabut kepala lah. Tak siap tu. Dan kita nak biar. Bukan setakat sama-sama kita sayang. Nak lebih pada tu. Siapa dia? Allah Ta'ala sayang kita. Cara nak meraihnya iman, hijrah dan jihad di jalan Allah Ta'ala. Dalam ayat ni hak lain pula banyak lagi. Habis sipir dulu kilah molek waktu dulu. Takutnya apa ni cicit tepi-tepi jalan pas ni nyanyi sakit dekok saja ambo. Okey, baik. Seterusnya
nisbah kepada kita berada di tahun baru ni sebenarnya. Ulama bagi tahu, gabriya benda ya. Ya perlu ada pada kita. Tiap-tiap tahun sambut tahun baru. Tahun baru pula. Dan malam ni masuk 14 Muharram. Jadi ulama bagi tahu gabriya hak perlu ada pada kita. Yang pertama sekali kena syukur. Ni, benda mula-mula sekali syukur. Bapa pasal orang lain Allah Taala apa ni usung kita bodoh. Tiba-tiba kita dari segi umur kita lebih senior, lebih tua kalau kita. Tengok dia dulu pergi. Mati dia tak kenal usia. Tua, muda, miskin, kaya, tak kira pergi. Cuma sempadan dia Allah Taala Nabi bagi tahu dah. Ada bagi tahu. Nabi kata a'maru ummati ma baina 60 wa 70 sana. Umur kebiasaan umatku kata Nabi dalam lingkungan 60 ke 70. Tu ghalib. Al-ghalibu ai al-kathir. Ghalib dengan maksud kebanyakan lagu tu. 60 70. Ni bukan nak nakut-nakutkan ayah-ayah kita sini ni. Mau bocor sungguh saya kata apa ni ustaz ni apa baca hadis ni bukan kan. Nak ayatnya keturunan mati sempadan dia lagu tu sebenarnya. Tapi kalau lah Allah Ta'ala wui lagi 60 tak mati 70 tak mati dah masuk 75 80 tak mati. Tu kira rezeki kita sebenarnya. Rezeki kita Allah Ta'ala wui subsidi. Tapi hakikat sebenarnya umur kita ni umur apa ni? Umur mati dah sebenarnya. Tidak gitu ya? Iyalah. Sepatutnya kita duduk mana ni? Dengar garis panduan hak Nabi wui 60 70 80 tak mati lagi duduk mana kita? Duduk lilia lehat kita ni. Hancur lebuh habis dah kita ni. Jadi makan caci, makan ulat habis dah jasad kita ni. Habis dah sebenarnya. Itu hakikat sebenarnya. Tapi Allah Ta'ala wui lagi. Pasal apa? Dia sayang kita. Dia nak suruh kita lebih hebat di sisi dia. Dia panjang umur kita. Dia nak suruh banyak lagi kita baca Quran. Nak suruh kita rokok sujud pada Allah Ta'ala lagi. Nak suruh berjemaah lagi. Nak suruh mengaji kuliah maghrib, kuliah subuh. Macam-macam kuliah lagi. Nak suruh kita berzikir, istighfar, selawat banyak lagi. Nak suruh sedekah banyak lagi. Wakaf jariah. Tu dia suruh dia panjang umur. Ni panjang umur. Dia main haji. Dia kata bagus ni makan wak mana dia kata ni. Naik haji. Ambo pergi satu tempat lucu. Gua kita ni tak biasa kan. Ambo tengok lama orang sini dia Kita tengok. Ada sebelum ni ambo duk Kuala Lumpur. Lama duk Kuala. Habis ambo balik Mesir. Apa ni ambo pergi Kuala Lumpur. Ngajar sana apa semua sekali gitu gini. Balik sini. 4 tahun dah balik sini. Jadi tak situasi wayak lah kapur mana, daerah mana tu wayak ni. Tapi kawasan hulu sikit. Ambo pergi lagi. Pergi tengok. Mula-mula siapa ni nak dekat dengan orang kapur dah supaya orang kenal kita. Dah. Bukan setakat di masjid. So kita pergi belakang. Orang jepuk makan minum pergi. Dia orang minta tolong kau tu ni kuat belakang. Dah. Selagi mana tak canggah syariat kita layan belakang masyarakat. Siapa satu masa mau tengok lama orang duduk rokah ni kata ni. Ada kedai kopi belum? Di kedai kopi tak ramai mana tapi duduk rokah tu ramai lagi. Kata mana mau pergi. Pokoknya pasal dia habis minum kopi, roti canai, jom pergi sini. Dia pergi apa tu? Tengok ni ramai-ramai, mau pergi juga. Oh kata gapo jangan ramai sangat. Sini ustaz. Pok dia ni. Meh kata ni. Tengok hangat dia kata ni. Pertembungnya kalau dua ni kat dia kata sakok maghrib dah. Maghrib. Kalau dua ni dia kata sakok maghrib semua dia kata. Wah kata beratnya aku ni kata gini mau ni. Gambar dia sebenar. Tengok mai haji remo ni. Mai haji. Amo tengok mai haji ni dia guna kulit kerai dengan botol. Dengan tulu botol. Amo tengok kulit kerai. Kulit kerai ni duduk botol ni tanya jalan ku bawah tu kan. Boleh kira kalau dah ku ni, ku tajam tu duduk pokok gigi jadi dia. Amo tengok Allah hau kini mo yang kata. Dia kata ustaz, ni kapapek ke berapa dah ni? Rupa-rupanya ni banyak dah sebenarnya. Papek hok hau ni, hok tembus dah ni banyak dah. Patut duduk mana waktu? Bawah wakaf. Ambo tengok, ya Allah ni dia.
Rupa-rupanya lama mana dah duk main lagu ni tempat ni dah bahagia susu hok tembus dah. Ya Allah. Inilah permainan hok paling jahat atas dunia ni. Jahat. Jahat ke mana? Sebelum pergi haji molek. Tidak kerja ni. Pasal tak? Sampai tengok. Sebelum pergi haji jalan so terketik terni molek dah. Oh nak jalan depan orang tak minta lalu dah. Oh wisale apa nah. Sebelum pergi haji molek. Dan makan pun orang tak banyak depan orang kan. No. Depan tua apa semua sekali. So dek. Oh juru molek ni. Sebelum pergi hajinya. Siapa boleh haji ni? Keliling. Oh, makan keliling. Belakang depan kiri kanan. Ikut sedap dia. Ada dua, ada tiga. So tak layan mana so. Kata berat aku ni kata ni. Tak boleh pakai mana ngaji aku ni kata ni. Oh, ya jadi kau jahat. Sepatu balik haji ni, Nabi kata al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa al-jannah. Haji mabrur ni tak lain tak bukan syurga Allah Taala. Ni kau kelik haji kau jahat. Kau kelik haji kau tak mari balas tu. Kau kelik haji kau ambil apa ni hantu benda ke? Tak duk aku tu. Ni haji ke apa ni? Haji Malboro dia panggil. Malboro aku ni. Bukan haji mabrur. Malboro. Jadi kita je bila mana Allah Taala panggil homo lagu mana nak suruh homo kita ni ada erti. Jadi ulama bagi tahu mula-mula sekali kita kena syukur. Apa kena syukur? Syukur ni pengikat nikmat, sebut dalam kitab tasawuf. Pengikat nikmat. Dia ikat. Ikat ke mana? Hak mana ada ni supaya dia tak berlalu pergi. Hak tak ada lagi, hak jauh lagi tu biar dia mari kita. Tu syukur. Sebab tu Allah Taala sebut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah Ta'ala bagi tahu, jika kamu bersyukur, la azidannakum. Dia tambah pada kita. Maksud tambah ke mana ni? Bukan setakat. Kita nambah ke mana? Kita nambah. Makan mana ada dulu ni. Makan. Kau nambah. Hak ni tak tepi ambil hak lain. Tampak. Jom, habis hak mana ada dulu ni. Oh, makan mana ada. Seronok lagi ni. Mari sikit lagi. Tu nambah. Allah Ta'ala pun, hak mana ada ni, dia ikat supaya tidak berlalu pergi. Dia mendatangkan manfaat pada kita dunia dan akhirat kita. Kok tak ada lagi? Fa in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu dan seterusnya. Kalau hak duduk langit, wah turun. Duduk bumi, wah naik mari. Kalau payah, mudah. Kalau jauh, dekat. Tu rezeki bila mana kita bersyukur, dia jadi mari pak tapak. Mudah jadi. Bapa dengan sebab syukur. Syukur dengan nikmat Allah ni kena jaga molek Allah kita ni. Bukan semua orang Allah Ta'ala panggil Allah. Kita ni antara daripada ramai-ramai, tiba-tiba dia pilih kita nak buat panggil Allah. Jadi bila mana Allah Ta'ala dah panggil Allah kita, jangan siapa Allah tak dijadi sia-sia. Kena syukur. Syukur dah ustaz, alhamdulillah dah. Alhamdulillah tu baru so cabai baru dah. Baru so cabai kecil baru tu. Lafaz alhamdulillah ni baru dengan lidah baru. Syukur ni luar. Bukan dengan lidah saja. Kalau dengan lidah saja burung saat ni alhamdulillah dia kata dia kenyang makan dedok pada ni dah. Burung kan dah. Kalau kita setakat lepas makan sedawa, alhamdulillah setakat tu nyanyi sobat. Benda lain banyak lagi Allah Ta'ala beri. Dengan Allah Ta'ala wik kita ni macam-macam kita boleh guna. Syukur ni biar lebih luar. Maksud ke mana? Kita kena guna semaksimal mungkin nikmat Allah Ta'ala wik kepada kita dalam bentuk tubuh badan, kesihatan. Allah Ta'ala wik kita ni guna. Tubuh badan kita ni wak tetap atas pada Allah Ta'ala. Siapa masa, siapa ketika punya orang berunggah di masjid. Berjemaah di masjid. Ada masa kita baca Quran. Ni tengok dalam melon ni yang budak perasan tengok banyak dia baca WhatsApp, Facebook. Antara bahana zaman moden lah ni Facebook dengan WhatsApp. Sekali-sekala Twitter. Kalau pergi kat kampung, kalau duduk luar ni Twitter buat guna dia. Quran ni jaga-jaga malam-malam Jumaat, Yasin. Puasa Quran, berdebu Quran. Dalam maghrib nyanyi. Sepatutnya Quran ni bahan baca utama sebenarnya.
Dan Nabi suruh, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Ada Nabi kata, bacalah WhatsApp. Ada? Bacalah Facebook. Ada? Tak ada. Sebab itulah ada orang pergi jumpa Tok Guru di Rusila. Di Kala orang duduk bantai Tok Guru dengan fitnah macam-macam. Kata begitu, kata begini. Orang tanya Tok Guru, mana ni orang macam-macam ni? Dalam WhatsApp, dalam Facebook, dalam Twitter, begitu-begini. Tok Guru kata, jangan baca Facebook, baca Quran. Pelik tahu itu. Allah Ta'ala suruh baca Quran. Kalau kita dah sibuk baca Facebook, tak baca Quran kita. Dan sebab tu kita syukur diguna lidah kita hak patut kita kecek dalam guna buat baca Quran tu. Sepatutnya gitu. Banyak baca Quran. Banyak baca Quran. Pendapatan kita hak boleh sehari tengah hari ni. Kita boleh buat beli kereta mahal-mahal, beli kereta lah ni. Beratus ribu. Dan juta pun ada kereta ni. Tapi beli ni duk naik 24 je kau duk parking. Banyak parking kau banyak naik kereta. Banyak parking. Beli beratus ribu. Dan sebab tu ada kereta ni buat mari masjid. Buat mari masjid surga balas supaya dia jadi saksi akhirat esok. Tengok kenapa ada depan surga ni saksi kebaikan. Ada sini. Duk parking depan rumah saya tak teruk sobat. Dan jangan. Jadi rugi kita kalau kereta kita boleh beli. Rumah tangga kita boleh beli. Dan kebun boleh beli, ladang boleh beli. Walah kalau dia mati, bawa kereta. Bawa kebun. Bawa piti mah, tak bawa. Lepas tu nak bawa apa? Nak bawa amal soleh. Nak bawa amal soleh. Lepas tu lagu mana? Piti hak ada lah ni kita kena lebih sikit sebenarnya. Syukur tak dengan nikmat piti, harta benda ni. Nisbah pada hari Jumaat apa semua sekali kita pergi. Kamu duk perhati tengok. Banyak orang bubuh gas ria. Jalan tak? Daripada tahun 90 sampalah 2022 gas ria. Gas ria. Nyanyi kau untuk siap dengan tuk apa? Tuk bendahari dia. Duk kira pitih ni. Kalau masjid besar, kira pitih ni haus tangan-tangan. Daripada Jumaat sampai asar. Dia kata letih terik ni. Lepas tu zaman ambo di Kuala Lumpur dulu. Masjid bawah jaga ambo ni ambo beli mesin. Beli mesin kira duit macam di bank. Dia boboh situ. Dia kata mapok kita ni sah. Tidak pasal berarti. Kali Jumaat 8,000. Kalau kau 10, kau 50 boleh kira kau seriah. Kau seriah. Seguni boleh. Nyanyo deh. Pasal ramau ke? Jadi kita kata tak ramai ni kena pergi mana? Daripada gos ria. Macam kita begini lah. Kita tanya dia. Kita tanya dia. Baju kau mahal dengan baju kau murah. Kita bu baju Gorwoya pergi beli kedai Gorwoya. Beli tak bu? Dolar Gorwoya. Kira dia kata lebih banyak masih mampu dia kata. Dan masih mampu dia kata. Benda je kedeku. Tidak gitu ni. Baju Gorwoya. Ya kawan ni baju kau apa? Ya Ramila 200 seguni dia tu dia. 200. 2 bulan sekali. Ambos kena baju ada keburia juga. Kena lah sikit sebanyak lebih kurang. Baju tengok. Ceding habis. Habis dah ceding. Dah ceding semua. Dah. Tua hak ni naik ceding. Naik gawak naik. Pucuk harus macam. Bapa baju cukup, air cukup, baju cukup. Yang kawan ni baju Gorwoya. Ni ada. Gorwoya. Cukup 5 tahun, 6 tahun hok si pulai baju kau mahal 200. Seguni ni buah dah dia. Hok baju Gorwoya saat ni duk tinggi mana dia? Duk tinggi tu. 6 tahun. Mana ni beri hak ni. Baju Gorwoya sobat. Baju Gorwoya dengan Gorwoya tu serupa, tak serupa. Dah. Kehebatan dia tadi. Dah. Kualiti dia tadi tak serupa. Sama juga kita. Dia kata jangan daripada tak wirasa. Jangan tak boleh main modal tu dah kita.
Baki sang ni amak wayak dah baki ni kau sikit, tak kau sikit daripada 80 Gos Riyah 2022. Tahun baru Hijrah 1444 Gos Riyah juga. Kau dekat dengan tanah kau pun Gos Riyah semacam. Nyanyi. Dah. Kenapa lebih? Wi go mahal. Baju go mahal sikit. Go berapa pula? Go 5, go 10 go. Balik-balik ku ke. Kalau serah kena serah tak segala air dah tubuh ni. Nyada belakang kecil mani dah kau tinggi jatuh dah macam-macam warni ada. Wi go 50. Go 50. Hari Jumaat go 50. Hari biasa 10. Yalah hak tu hak kita sebenarnya di akhirat. Ya dah. Hak tu tabung kita di akhirat. Hak dalam bank kita dunia tu. Hak tu hak akhirat. Orang punya. Hak tu hak orang. Hak tu boleh kat orang. Hak ni hak kita ni kena tukar nama dulu masuk tabung masjid wi kau pakai miskin sekolah agama, sekolah pondok dan seumpama. Hak ni hak kita di akhirat. Hak masalah lah ni nak wi makan puyuk nasi kita sendiri, makan minum kita sendiri punya berkira boleh. Nya berkira boleh. Tapi apa yang dipikir dengan sebab akhirat tak nampak lagi. Tapi kalau dunia, dunia dia tahu sedap. Sini sedap dia kata. Cakui dia. Lu nyalo dalam kali. Oh gila lu dia. Oh sedap sini seroleh dah dia kata. Habis orang dia boleh raya. Kalau dunia. Kalau bab akhirat ada ajak orang mari surga masjid. Tak apa nak ajak lah mana. Dah. Kalau setiap di kalangan kita ni berapa orang ada? Ada 40-50 orang ada. Contohnya. Kalau kita ajak atas orang ni, ajak seorang. Aku mana agak ada? Benar? Tengok. Takut marah kok orang. Takut marah kok orang. Nah, ajak pergi. Mari kita pakat pergi masjid. Tak kena awak modal sekali lagi ni tahun baru ni. Tahun baru, bulan baru apa semua sekali. Kita kena kemah belakang tak boleh awak modal sekali dah buat kita. Buat burak gitu tak pada. Dah. Buat program. Ya sahanya orang kita ni. Kalau buat ceramah tak silah mana? Dia kena buat apa? Kena bakar kambing. Kena bakar kambing. Waktu kalau nak buat ceramah, kalau nak buat banner, jangan buat banner ceramah perdana jangan. Ada ke mana? Ada juga ceramah perdana tu. Waktu tajuk besar tu, jamuan gulai kawah perdana. Atas besar. Wah, mana buat surah balasah ni? Gulai kawah perdana. Lepas tu bawah tu biar lindu-lindu sikit. Apa ni, lip bunga, lip gapo gitu. Gapo dia benda? Bukan kepala kambing. Apa ni? Baru ada gapo? Kuliah maghrib. Kuliah khas. Sepenuh tahun baru hijrah. Duduk selit sikit. Tu baru dia kata. Kena pergi malam ni dia kata. Nampak demo ni, golek kambing malam ni. Pakat pergi. Dia. Tengok bering mula-mula we bering dulu. Hak buta nyagi. Hak buta pergi. Siap. Lalu gada nyawa ni. Litah jalan ni. Akak tangan. Allah, tak ada hati dada dia pakai tu. Dia kata, mana bocik ni? Bering sobat dia kata. 1000. Bocik nak buat gambar dia peti. Ada lah dia kata. Tu buta. Masjid depan tangga. Hak jelek buta lagi. Sambut tahu baru orang lain ke? Masjid depan tangga. Surah depan tangga. Tak sikit mana. Habis sini mari lah. Kamu bocor dah kereta apa pula. Pelik. Segala lu bunyi piti. Ni kalau kita mari, Nabi kata salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Nabi bagi tahu dalam hadis sahih ni. Nabi kata semaya berjemaah lebih aula daripada semaya seorang dengan 27 kali ganda darjat. Orang hak nampak, hak jelek mata hati, nampak nilai akhirat, dia tak dia faham dia ni keturunan mati besar, mungkin nak mati ni, mari ngejuk. Dia berongga mari. Apa? Pasal dia nampak nilai akhirat. Berongga mari. Apa? Setiap kali dia mari, Nabi janji, boleh 20, 27. Nabi ni dia tak kecek kau kita kecek. Nabi ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tuhan Nabi. Nabi ni dia kecek tak ada runtunan nafsu. Semua dalam bimbingan wahyu Allah Ta'ala berlaku. Maknanya kalau Nabi kata 27, tentu boleh 27. Ada riwayat lain kata 25 ada lagi. Ada.
Ada riwayat yang berbeza-beza. Maknanya betul. Hak paling kuat sekali 27 sana. Berdasarkan perawi-perawi yang memberi sokongnya. Jadi orang yang nampak nilai ni dia tak lekat duduk rumah. Dia kata rugi kalau kita mayai rumah so ke, boleh so pahala. Mari sini walaupun kita ni makmum biasa, kita tetap buat klik 27 kali ganda. Rumah syarat nak boleh so ni ke mana? Satu pahala ni. Kena khusyuk daripada takbir sampai wi salam. Takbiratul ihram sampai wi salam. Lepas tu lagu mana? Allahu akbar. Lembu. Tali lembu hilang jumpa. Dah. Anak kecil jumpa dalam semaya. Lepas tu nak boleh apa kat aku? Mari berlakon nego kita gon ni mari berlakon. Aku nak boleh kau gap apa kat aku? Sebab tu orang hak nampak nilai akhirat nya mari berterusan. Istiqamah sampai mati dia. Jadi orang hak nampak nilai dunia semata-mata, dia mari. Dia pun mari. Dia mari apa semua sekali siap doa ni tangan akak. Dia kata 27 ni dia kata hari ni. Boleh 27 ya ni. Sudah belak sejadah tak ada. Ni pun hangit ustaz tu malam tu dia kata. Dah. Tak boleh pakai belaka tu email tak boleh pakai, tu ustaz tu pun tak boleh pakai dah tu. Harta 27, mana 27? Tak ada. Dia ingat barangnya nampak dengan mata ni. Pahala-pahala ni bukan pitih dunia, pitih akhirat. Lakunya lepas pada mati baru laku. Nak tahu terang mati. Hari ni laku pitih dah lakunya, RM laku. Pahala tak laku lagi hari ni sebab tu lah betul lah selama gitu orang tolong gitu mari masjid surah tidak gitu. Sebab apa? Pasal tak laku. Tak nampak lagi. Dah. Pas pada mati, baru nampak. Sedek Allah Ta'ala sebut dah dalam Quran. Gulungnya hak menyesal, gulungnya mujrim. Kita dengar pagi Jumaat Pagi Jumaat, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ni gulungnya hak menyesal. Bila mana dia balik ke negeri akhirat, dia kata menyesal betul hak ustaz tu ayat malat tu dia kata. Punuh lik kita kalau ni nyesal kita. Apa? Allah Ta'ala sebut dah dalam Quran, Rabbana absarna, sesungguhnya Tuhan kami, sesungguhnya kami tengok dah dengan mata kepala kami. Baru nampak dengan mata kepala dia. Masa duduk dunia dulu tak nampak. Lalu ikut masjid surah balasah, buat tak nampak je. 14 kali, 15 kali lalu kawasan masjid surah. Asap rokok je masuk. Asap rokok je masuk. Tuan tak masuk. Nyanyi. Lepas tu wasami'na, kami dengar dah dengan telinga kami. Sebelum ni buat tak dengar orang bek. Orang ceramah tak dengar. Balik akhirat baru dengar. Lalu dia pun menyesal juga. Lalu dia kata pada Allah, Rabbana absarna wasami'na farji'na. Hatta kami balik ke dunia, farji'na na'mal salihah. Hatta kami balik ke dunia semula ya Allah. Hidup semula lah ya Allah. Nak buat ke apa? Na'mal salihah, kami nak buat amal soleh dah. Nak buat amal soleh dah. Kalau hidup agak-agak mana pula? Main haji pula. Haji papel pula ya buat dia. Nak hidup mula. Dia kata ulama sebut hatta balik dunia ni pada mana? Walau sa'ah, walaupun satu detik, satu ketika nak buat gapo sebenarnya. Nak ucap subhanallah sepatut. Ada harga sebenarnya. Nak balik buat amal soleh. Masa win 60, 70. Buat dah selamba gitu. Sambut tahun baru tak berubah gapo, tak ada beda gapo. Aku mana agak-agak. Tapi rupa kita buat bahagian berubah belakang tu sebenarnya. Tapi mari dengar kuliah gelegok tahi telinga gitu. Mampu kita kena sapa buluk luak kuan no. Dah nak kata sapa lagi ni. Takkan suruh hamba pergi ceramah rumah. Hanya jiwa hai panas demo. Lepas tu lagu mana? Jadi menyesal dia. Minta balik semula ke dunia nak buat amal soleh. Jadi dalam lepas amal soleh ni, kalau ditakdirkan Allah Ta'ala hidup balik mula, orang mati ni balik ke dunia, agak-agak apa dia benda hak dia belum buat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa as-saddaka wa akum minas salihin. Nascaya dia akan belum buat bersedekah kepada Allah Ta'ala.
Di jalan Allah Ta'ala sebagai amal soleh. Dia buat sedekah. Sebab tu kita masa hidup ni buat sedekah banyak. Selain daripada jaga semaya, baca Quran, itu begini, harta benda kita, pitih rumah kita tu, hak dalam sipanel kita, sebelum kita mati ni biar ada kat aset-aset hak jadi pembela kita di akhirat. Gapo dia benda? Wakaf jariah. Wakaf jariah. Wak masjid, surau, madrasah, sekolah, pondok, gapo ikutlah. Bui, selain pada masuk tabung masjid. Supaya benda ni sentiasa mengalir pahala dia. Ni orang cidik akhirat dia panggil. Tak ada dia mati, dia buat dah, standby dah. Ni dia kata, dah kita mati, tak apa. Mungkin kita ada anak, kan? Kita gini dah. Lepas-lepas kita mati, nyebaga. Dia kata, satu untuk kau, satu untuk aku. Main baga. Boleh binti? Lupa dah mak ayah dia. Beli kereta, beli motor, beli rumah. Lalas sekali, tak ada apa. Tak boleh pun tak si buat ke mak ayah. Tak ada apa-apa. Sebab tu kita ni, kena buat untuk kita sendiri sebenarnya. Kalau dia kita mati orang buat, alhamdulillah tak buat. Nak buat apa kita? Kita mati tu. Nyesal kita. Sebab tu masa kita hidup ni, puluh habis-habis. Habis dah masa sebenar. Habis dah masa sebenar. Masa tambah hai pula. Masa kecederaan dia. Okey baik. Tu syukur. Kena syukur. Bila mana kita syukur, jadi pengikat nikmat. Lepas tu mana sama. Kalau kita kufur, inna azabi lasyadid. Azab Allah Ta'ala amat pedih. Duk tunggu dah di akhirat. Kalau dunia ke mana? Lepas dah dia dunia. Dah. Kalau akhirat duk tunggu azab pedih. Duk tunggu dah dunia jadi ke mana? Sepit jadi hidup dia. Wak gani tak kena. Gani tak kena. Sibuk manja dia. Pagi petang siang malam. Gitu begini. Wak kerja dah. Kerja semua dia. Apa nak pergi masjid tak ada. Nak baca Quran tak ada. Hari Jumaat Sabtu tak tahu dia. Jumaat dah. Ada. Kadang-kadang pergi Jumaat. Khotib nak habis khutbah baru sampai dengan motor dia ujung di beranda masjid. Tu imam misalnya assalamualaikum warahmatullahi. Baru nak pergi salam kedua, assalam. Tak ada habis lagi salam kedua. Bunyi dah motor dia, ding klik kau. Sibuk. Memang sibuk tak tahu gapo ni. Apa gini. Sibuk manja. Sampai tahap gitu. Tak ada nak bersyukur. Jadi bila mana aku tu jadi bonok macam. Tak ada masa macam dia. Tak ada nak baca Quran, tak ada jemaah, tak ada nak buat baik. Orang gotong royong buat surga lah. Gotong royong bersih tanah kubur lah. Tak ada dia. Tak ada. Sibuk. Apa jadi aku tu? Allah Ta'ala sebut lama dah dalam Quran. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Allah Ta'ala bagi tahu kita. Kadang-kadang kita tak ustaz-ustaz bagi tahu dah kadang-kadang kita lupa kan? Lupa. Allah Ta'ala bagi tahu. Dan barang siapa yang berpaling daripada peringatanku kata Allah. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguhnya baginya kehidupan sempit. Sempit jadi. Sempit. Wak gani tak kena, wak gani tak kena jadi baloh mawet tu. Suami isteri baloh. Pinggan makuk tu pecah-pecah sama. Tiap-tiap minggu pergi kedai ruaya. Kalau dia beli hok mahal, dia kata kedai ruaya lah. Ruaya. Jadi balak habis. Macam-macam. Hok ni tak kena, hok ni tak kena. Anak buat masalah, hampir budak. Hok ni buat batuk. Hok ni air ketung. Apa mana? Tak ada nak mikir belakang jadi. Apa jadi gitu? Ingat. Kita ni nupel je bumi Tuhan. Kalau tak ikut undang-undang Tuhan, jadi lagu tu sahaja. Ia jadi bolok tak kena hal. Bapa, pasal kita nupel bumi Tuhan. Duk makan minum hak Allah Ta'ala. Nyawa Allah Ta'ala. Omong Allah Ta'ala. Segala benda Allah Ta'ala. Tiba-tiba buat tak tahu gitu je. Itu ya jadi tunggal langit habis tu. Lepas tu pada ngasih tu kok. Tak habis di dunia gitu. Balik akhirat Tuhan yang jadi. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Kata Allah. Balik akhirat kami bangkitkan mereka ini dalam keadaan buta mata. Kalau culik mata pun di akhirat ni memang habis kita sebenarnya. Ni buta mata. Dah. Buta. Aku mana? Okey, habis itu. Syukur sana. Yang kedua, tajdid niat. Duk tahun baru ni kena kemah niat banyak. Niat kita. Keazaman kita. Lagu mana kita? Tahun ni kok mana-mana. Mesti 5 waktu sehari semalam Jumaat di masjid. Kok mana-mana. Pasal tahun lepas
Tahun lepas tak des macam dia kata. Tahun ni, tahun baru ni, mari niat dalam hati kita dengan usaha ikhtiar ada pada kita, kesihatan pada kita nak 5 waktu sehari semalam. Lebih lagi subuh. Apa subuh? Subuh ni pembeza utama antara orang yang beriman dengan orang munafik. Zaman Nabi dulu, golongan munafik ni waktu lain dia boleh pergi semaya belakang Nabi. Diketuai oleh Tan Sri Abdullah bin Ubay bin Salul. Tan Sri itu hamba bui. Nah. Dia boleh semaya belakang Nabi. Zuhur, Asar, Maghrib boleh semaya belakang Nabi. Mari Isyak dengan subuh. Isyak boleh kira lagi kadang-kadang ada. Subuh tak ada langsung. Ni munafik. Subuh. Tak boleh mari subuh. Sebab tu mari tahun baru kena tanya kat Azaman. Kok mana-mana aku nak bebaskan diri aku daripada sifat munafik yang mana melibatkan sembahyang 5 waktu. Kita kena pastikan subuh kita berada di masjid berjemaah ataupun di surga balasa ada dekat-dekat dengan kita. Berjemaah kita. Bangun lah. Sebelum subuh kena bangun dah. Jangan wiayah kokok acak kali. Serok tekak nyanyi ke dia. Dah. Pasal ni nak molek, nak buat yang terbaik. Nak majukan diri kita. Dah. Dalam bab semaya, apa ni? Dalam bab baca Quran, kita ni Quran berapa juzuk sehari kita baca? Dos juzuk apa? Kau banyak baca WhatsApp. Main lah, tak ada juzuk deh. Pali-pali tak ada, lah. Engkau sibuk belakang dekat pagi-pagi, pali-pali tak ada, Yasin sekali habis. Dah. Malas sebelum tidur, kalau ikut pada hak Nabi suruh, tak banyaklah suruh Nabi suruh. Nabi suruh baca Alif Lam Mim Sajadah. Nabi suruh baca Ad-Dukhan. Nabi suruh baca Al-Waqi'ah. Nabi suruh baca Ar-Rahman. Nabi suruh baca Al-Mulk. Tak tidur memang ustaz ni. Tak tidur selalu. Tapi kalau tengok drama, bangun tengok bola, haluan. Cukup mata oleh ada dia. Dia kata kawin lama dah siapa ni. Cukup mata oleh ada. Tapi kalau tak boleh juga, banyak-banyak ni al-waq, panjang-panjang tak boleh. Paling-paling tak ada waqi'ah dengan al-mulk. Tak boleh juga, al-mulk saja. Tak boleh juga. 3 kul. 3 kul. Jangan kul. 3 kul huwallah, kul a'udzu falaq, kul a'udzu birabbin nas. Baca. Lepas tu baca ayat kursi, baca doa tidur, ngucap, tidurlah. Insya-Allah ada kebaikan di sebalik. Muhasabah nak buat comel, dah. Baca Quran kalau boleh jadikan bahan bacaan utama kita dalam kehidupan kita. Jangan dah Quran ni sampingnya. Apa baca Quran ni? Ada orang mati. Ada orang mati baca Quran. Dah. Tak ada orang mati tak baca Quran. Ada tanding, bunyi tilawah Quran, peringkat antara bangsa, peringkat kebangsaan. Mau bunyi baca Quran. Orang dulu, kalau kita lalu ke rumah-rumah orang dulu, walaupun dengan pelita kita lalu ke bira rumah dia bunyi ke dia kat tu. Bunyi baca Quran. Kita lah ni bunyi ke dia? Bunyi TV, bunyi drama. Akademi Fantasia. Bunyi. Ngalagu gitu gini. Yang mau masuk ceramah. Ceramah motivasi. Keibu-bapaan, motivasi pelajar-pelajar. Ini bersama Hijratul Rasul ni masuk. Apa tanya di sekolah-sekolah. Dia hak semaya subuh. Kata berapa orang hak semaya subuh hari ni? Kata ikhlas, Allah Ta'ala tahu isi hati kita. Mula-mula akak. Kita kata kena ikhlas, Allah Ta'ala tahu isi hati kita. Dalaman dan luar kita, tunggu balik. Lalas sekali daripada ramai-ramai, tahu tak tinggal berapa? Tak sapa 30%. Tak bangun semaya subuh. Tak tanya jemaah lagi. Anak sekolah. Kalau anak tahun ni, ayah dia tahu mana? Lebih kurang. Ya kak, lagu tu sebenarnya. Kalau ayah bangun semaya subuh lebih bagi jemaah masjid, anak insya-Allah. Tapi kalau ayah pukul 7 baru malah. Ayah serok tekuk baru dia mula nak bangun. Anak aja dah gitu. Nyanyi. Ni masalah masyarakat kita dah. Okey, habis. Seterusnya. Mengalah ni. Mengalah sekali selain daripada ni tajdid niat, kemah niat, semua hak benda kita buat biar kerana Allah niat sana dah. Jangan kerana orang. Malu kau tu imam, malu kau tu ngulu tak sih.
Niat gapo benda hak kita buat, perubahan, kebaikan, ketaatan kita pada Allah, niat kerana Allah. Jangan kerana benda lain. Jangan kerana musibah menimpa kita, penyakit-penyakit kena kita. Jangan. Niat satu-satunya kerana Allah Ta'ala. Dan seterusnya muhasabah diri. Tengok balik diri kita, Allah berat ni, aku setahun ni modal lama lagi ni berat. Nak muhasabah. Sayyidina Umar kata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Muhasabah diri kamu sebelum kamu dimuhasabah di hadapan Allah. Wazinu a'malakum qabla an tuzan. Timbang amal kamu sebelum kamu kena timbang depan Allah Ta'ala nanti. Kena timbang dah. Lagu mana semaya kita, lagu mana sedekah kita, lagu mana apa ni Quran kita, lagu mana peranan kita sebagai ketua keluarga, mu ayah dalam keluarga, lagu mana kita didik anak kita ni. Agama anak-anak kita ni lagu mana? Tengok balik. Sedangkan anak-anak ni amanah Allah Ta'ala. Punuh anak jasa kita sebenarnya. Bak puan kata gitu. Pasal Nabi kata gitu. Nabi kata lagu mana? Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi au kama qala. Nabi bagi tahu tiap-tiap anak yang baru lahir ni lahir dalam keadaan fitrah suci bersih. Pamel macam kain putih. Tak ada apa. Tapi bila mana membesar masa ke semasa gitu gini, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka mak ayah dia lah akan mencorokkan anak tadi sama ada nak jadi Yahudi, kau Majusi, kau Nasara, kau ikut dia lah. Ataupun dia kekal dengan fitrah tadi. Atau mak ayah dia. Pak tu muhasabah diri makaya kita sehari tengah hari, gapo dia benda kita patah. Luluh puspakum syar'i dak makaya kita. Luluh kau dak puspakum syar'i. Tengok. Makaya kita. Tutur kata kita dalam sehari. Tutur kata kita, hak kita guna bahasa dalam rumah tangga kita begitu gini, berdepan dengan anak pinak kita. Lagu mana? Hak ni secara tak langsung dia jadi didikan kepada anak kita. Kalau duk main sopoh seranah semacam gitu gini, peperai dunia semacam bunyi dalam rumah tangga ni. Anak dia pelih tengok. Pun keluarga tadi dah. Muhasabah diri dah. Muhasabah tengok balik. Kesimpulan keseluruhan. Gitu. Jadi kaitan dengan peristiwa hijrah yang Nabi lalui. Hijrah ni sebenarnya bukan berlaku dalam bulan Muharram ni. Bukan berlaku dalam bulan Muharram ni. Apa cerita dalam bulan Muharram? Pasal bulan Muharram ni bulan paling banyak kebangkitan Islam berlaku dalam bulan Muharram. Allah Ta'ala lepas buat tugas ni macam-macam ni. Berpuluh ada. Lebih lagi pada tanggal 10 Muharram hari Ashura. Banyak berlaku. Lepas tu dia jadi susunnya bulan pertama dalam Islam. Berlaku hijrah ni sebenarnya bukan berlaku dalam bulan Muharram. Berlaku dalam bulan Safar. Dalam bulan Safar. 26 Safar. Ada khilaf. 27 Safar. 14 tahun ataupun 13 tahun lebih selepas daripada kenabian. Takwim hijrah tak ada lagi masa tu. Nabi susah payah. Melalui peristiwa hijrah, susah senang Nabi siapa tahap orang nak bunuh Nabi. Siapa tahap orang pekor Nabi dengan batu, dengan duri, dengan haji, mengalir daripada badan tubuh Nabi. Ada riwayat mengatakan batu pernah singgah di kepala Nabi, pecah kepala Nabi, dan mengalir darah Nabi yang mulia siapa basuh selipar kasut Nabi. Kenapa ni? Kerana menyebarkan Islam. Tiba-tiba siapa kita nyawak dak selambok gitu. Nyanyo deh. Malu kita jadi umat Nabi. Kalau kita, Nabi sungguh kita mau tiba-tiba siapa lain, siapa kita nikmat besar iman dan Islam, tiba-tiba kita tak buat, tak beramal belah mana. Islam bangkit. Kamu nak rekah cerita ni. Masa kejadian ada 2 minit. Habis tak? Nah, 9:30. Nak tutup ni? Dah. Siapa Madinah Islam bangkit. Dah, kebangkitan Islam mula situlah. Muhajirin dan Ansar disatukan. Di atas kalimah la ilaha illallah. Melalui bumbung masjid, Islam bangkit. Lahir sahabat yang hebat, berani mati untuk agama, pertaruhkan harta benda untuk agama. Sehingga bukan sekadar Islam bangkit, tetapi ekonomi pun bangkit. Ekonomi pun tak beres, semua bangkit. Sehingga musuh-musuh di peringkat dunia, kuasa besar dunia tunduk pada ketika. Tunduk. Mana kuasa besar dunia ketika itu? Rom dan Parsi tunduk ketika itu.
kehebatan Islam. Melalui akidah Islamiyah yang ditanam oleh Nabi ketika itu, lahir sahabat-sahabat yang hebat, beratus ribu. Walaupun ratus ribu, tetapi semangat jihad Nabi dan para sahabat. Walaupun ratus ribu sahabat, tak lama orang mati dia tanah di Madinah. Orang lagi-lagi itu gimana? Tak sampai 100,000 hak dikebumikan di Madinah. Baki lagi ni merata seluruh dunia. Siapa negeri Cina rata dunia lagi. Bapa? Keyakinan mereka hijrah agama ni mesti ada pengorbanan, kena ada hijrah, kena masak keimanan supaya di sana ada galang gantinya bi anna lahumul jannah. Syurga ada menunggu tu. Lalu mereka laburkan segala-galanya, bukan sekadar harta benda, bahkan nyawa mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bahasa pada situlah untuk malam ni dah. Pada dah. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi sekadar itulah untuk malam ni. Semoga ada kebaikan dan manfaat bersama. Hasil daripada perbincangan kita di majlis ilmu kita pada malam ni. Apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang kelemahan dan kejahilan hamba sendiri. Mohon maaf, mohon ampun di atas segala kekurangan dan ketelanjuran. Terima kasih atas jemputan, terima kasih atas perhatian semua. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.